Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Nawaitu at-ta'lim wa at-ta'lim, tazakkur wa tazkir, an-naf' intifa', al-ifan wal istifadah, al-hasu ala tamassuk bi kitabillah sunnat rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita sambung pengajian kita pada muka surat 31 pada penggal terakhir. Qala muallif rahimahullah, dan adapun berbantah. Jadi masuk kepada satu sifat mazmumah, kecelaan hati yang berpunca daripada sifat suka, sangat suka untuk syarul kalam, sangat loba atas berkata-kata. Maka antara sifat yang tercela adalah berbantah-bantah. Qala muallif rahimahullah, dan adapun berbantah-bantah, maknanya berdebat, mira'. Kalau bahasa Arab kata mira', maknanya berdebat, berbantah-bantah, bertengkar, suka membantah perkataan orang lain. Dan adapun berbantah-bantah, apa dia? Maka iaitu mencelakan perkataan orang lain, mencelakan perkataan orang lain. Lagu mana? Dengan menzahirkan kecederaan padanya, pada perkataan orang lain. Tek kata, tek jeh, kalau bahasa Kelantan kata jeh, itu penyakit dia. Dengan jeh orang. Menzahirkan kecederaan padanya, pada perkataan orang lain. Tak kira sama ada cedera pada lafaznya atau pada maknanya. Dengan kata lain, perbuatan ini, sifat mazmumah ini adalah perkara yang menyakiti hati orang lain. Dengan dia apa yang dipercakap dia tu, dan terkadang sampai kepada peringkat membodohkan atau menyentuh hal-hal peribadinya. Mana disebabkan nak tek perkataan orang lain ataupun berbantah, sampai mencelakan perkataan orang lain dengan cara yang menzahirkan kecederaan pada lafaz atau pada maknanya, sampai bawa kepada menyakiti orang lain. Ada kalanya kerana kenapa benda ni berlaku, apa punca dia? Ada kalanya kerana meninggikan diri. Ada kalanya kerana nak meninggikan diri. Kerana nak meninggikan diri dengan lagu mana? Dan dengan perbantahan, dengan perdebatan, pertengkaran tu, tujuannya kerana nak mendirikan diri. Nak kepada uluan fil ard. Nak meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan dirinya. Tak ada cara lain dengan dia berbantah, dengan dia banyak bertengkar, dengan dia letak perkataan orang lain. Dia nak menzahirkan kelebihan dirinya. Dan ada kalanya kerana tabiatnya yang jahat, kerana memang tabiat, sifat perangai, kelakuan hati yang suka menghinakan orang lain. Itu punca kepada suka berdebat, berbantah. Kenapa? Pertamanya nak menzahirkan dia tu lebih. Kalau tak berbantah, kalau tidak bertengkar, kalau tidak berdebat, tak nampak kelebihan diri dia. Yang kedua, memang tabiatnya nak merendahkan, menghinakan orang lain. Maka berbantah-bantah itu atau bertengkar, berdebat itu menguatkan ia akan dua perkara yang sangat keji ni. Perbuatan membantah, bertengkar ini menguatkan dua perkara yang keji. Apa dua perkara yang keji? Pertamanya,
nak menzahirkan kelebihan diri dia. Jadi dia jatuh, dia jeh orang lain, bapa nak terus nampak bisa dia. Yang kedua, kerana dia sememang perangai sifat suka nak berjatuh, nak berhina orang lain. Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan, bahkan tapi sepatutnya kita orang yang punya hati yang sejahtera, hati yang salim, hati yang selamat daripada sifat mazmumah, sepatutnya bahawa engkau membenarkan akan bagai engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Kita benarlah, dah tak kira daripada siapa bercakap pun, dah kalau benar tu benar, kita membenarkan. Dan bahawa engkau diam daripada bagai yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Dan kita diam daripada dengar daripada perkataan yang salah, melainkan apabila ada pada menyebutnya faedah yang nisbah agama. Tetapi kalau walaupun perkataan salah, tetapi tujuan kita berbantah bertekad itu bukan kerana untuk faedah agama, kepentingan agama, menzahirkan kebenaran, tetapi untuk nak tunjuk kelebihan kita, ataupun kerana suka nak menghina orang. Lepas tu kadang-kadang walaupun apa yang kita nak, seorang tu yang orang bertengkar tu, walaupun nampak pada pihak kebenaran, ia suka pihak dia nak lawan tu jatuh kepada perkara yang salah. Kenapa? Kerana masa inilah dia dapat menzahirkan bisa dia, hebat dia, dan dapat menghina orang lain. Maka menyebut engkau akan dia dengan lemah lembut. Jadi sepatutnya apabila ada perkataan yang salah, perkataan salah daripada orang lain, dan kita nampak ada kepentingan dari sudut nisbah agama untuk kita menegurnya, maka kita sebut akan dengan lemah lembut. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi a'lal jannah wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Artinya barang siapa meninggalkan akan berbantah-bantah pada ketika yang sebenar, ia meninggalkan daripada nak heretkan lagi pertengkaran kepada medan perdebatan, walaupun nak kira agak dia berada di pihak yang benar, tapi dia stop, tak say kepada fitnah yang disebabkan oleh pertengkaran perdebatan itu. Allah Subhanahu Wa Taala akan binakan padanya rumah baginya rumah pada setinggi-tinggi surga, fi a'lal jannah. Wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Dan barang siapa meninggalkan akan dia, akan pertengkaran, akan perdebatan ketika ia salah, tapi ia tinggal juga, nescaya dia perbuat baginya rumah pada keliling syurga. Ini tidak ada apa nama orang cerita, tak tahulah, biarlah kita salah pun, tapi nak contoh pada, tapi keadaan ni sebagai simbol pada betapa orang suka nak bertengkar, nak kerahking, ada dua orang dia lalu pada satu rok tu rok. Jadi tengok rok tu bergerak, tengok rok apa nama rok lah nak kata apa, rok standard. Ia bergerak, pohon kayu dia bergerak. Jadi dia mai teka. Dia kata seorang tu kata ni kambing dalam tu, seorang kata burung. Jadi berdebat, jadi balah, jadi tekalah. Suka nak pakai kambing gitu, nampak pasal kambing gitu. Burung tu okey, burung duk bawah. Tiba-tiba hok bergerak tu terbang. Yang mana burung lah. Burung. Jadi hok teka kata burung tu, tengok tu terbang tu. Terbang tu burung tu. Batu kata kambing kata, terbang pun dah kambing, nak kerahkan juga. Dah terbang pun dah kambing. Walaupun kata salah. Jadi kalau ia salah, ia tinggal pada perdebatan, tak eret lagi, tak kacau lagi. Nak apa nama, nak eret lagi pertengkaran. Nescaya dia perbuat bagi rumah pada keliling syurga.
Bermula demikian itu, kerana bermula demikian itu, demikian apa? Ganjaran yang besar itu. Ganjaran yang besar itu kerana meninggalkan berbantah atas sebenar itu lebih suka. Demikian apa nak? Nak meninggalkan perbantahan, perdebatan dalam keadaan dia memang benar dah. Dia tinggal tak sih nak egek-egek. Apa? Tidak ada faedah sudut agama. Dia tidak ada faedah sudut agama. Orang hak dia nak debat ataupun bukan tak akan dengar juga. Bahkan orang lain akan masuk campur pula. Bahkan jadi suasana fitnah. Akan jadi perpecahan. Akan jadi perbalahan. Dia tinggalkan walaupun keadaan benar. Itu lebih sukar. Lebih sukar. Jadi perkara-perkara hak lebih sukar, hak payah ni lah. Hak lebih banyak pahala. Supaya orang menahan kemarahan. Tuhan kata wal kadhiminal ghaiz, dan orang yang menahan kemarahan. Kadhiminal ghaiz, menahan kemarahan. Ghaiz ni ulama kata kemarahan yang mana sebenarnya ia boleh untuk dia melempiaskan kemarahan dia, yang mampu, ada kuasa, tetapi ia tahan. Dan juga wal afina 'anil nas, dan orang memaafkan kesalahan manusia. Afi ni bukan saja maaf yang tak tinggal dalam hati. Ni Tuhan kata Allah suka kepada orang yang muhsinin, orang yang buat baik. Orang yang muhsinin adalah orang yang buat baik walaupun orang buat jahat pada dia. Kalau buat baik, kita buat baik pada orang yang baik pada kita, mudah nak berat. Tapi kalau buat baik pada orang yang tak molek pada kita, maaf tak simpan dalam hati, kita mampu untuk melempiaskan marah kita tahan. Ni sukar. Sukar ni lebih banyak pahalanya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilul abdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Artinya tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar, maknanya akan sebenar-benar iman, maknanya akan hakikat iman yang sempurnalah. Hinggalah dia meninggalkan akan berbantah-bantah pada ketika ia benar. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kita ambil 5 minit lagi. Janganlah sebut dalam kitab Bidayah Hidayah, jangan melarang kita tertipu dengan helah syaitan. Dalam perkara berdebat, perkara bertengkar ni, dalam keadaan bertengkar, berdebat, keraking ni, Imam Ghazali tegur bagi nasihat dalam kitab Bidayatul Hidayah supaya jangan kita tertipu dengan helah syaitan. Kerana syaitan selalu dia kata, ni kata kitab Bidayah Hidayah. Syaitan ni, dia sifat dia makar. Sifat dia suka dia membelik, suka dia menipu daya. Bukan tipu atas darat, tidak. Dia tipu dengan ia memakaikan kebenaran, kejahatan tu dengan benda baik. Jadi tertipu. Jadi syaitan selalu hasut orang yang suka nak berdebat ni. Dia kata mu mesti teka, lagu mana pun mu kena berdebat juga, lagu mana pun mu kena sabar juga, lagu mana mu kena erek juga, mu jangan mengalah. Kerana mu ni memperjuangkan kebenaran, syaitan kata. Kerana mu ni memperjuangkan kebenaran, mu jangan melemah lembut. Jangan melemah lembut. No kata kasar. Jadi syaitan berjaya menipu orang-orang yang terpedaya ni. Orang-orang yang bodoh, yang terpedaya, yang tercebur dalam, yang jatuh dalam jurang kejahatan. Sedangkan mereka merasa telah memperjuangkan, telah buat kebaikan. Jadi syaitan dengan tipu helahnya selalu dia berusaha untuk dia menempelkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Lalu dia mengolok-olokkan orang yang telah terpedaya itu. Membela dia. Jadi Imam Al-Ghazali juga bagi satu teguran yang cukup pedas lah. Yang pahit, yang patut kita berhati-hati. Teguran bukan pada orang biasa, bahkan kepada orang alim, pada ulama. Imam Ghazali kata, siapa hak selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang ni, zaman Imam Ghazali lama dah lah. Zaman sekarang kau beratlah. Siapa bergaul dengan ulama sekarang, ulama ayat sini hak tak molek lah, pasti akan jadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat dan susah untuk berdiam.
Kerana ulama sekarang ni ulama hak su lah. Ulama su telah mengatakan ulama isu ia kata bahawa pertengkaran itu adalah satu perbuatan terpuji. Dan kemampuan untuk mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Maka hendaklah engkau lari daripada, jadi Imam Ghazali kata, jangan terperdaya sehingga kita sebenarnya motif kita nak berdebat bertengkar itu kembali kepada apa yang disebut tadi itu adalah kerana untuk menzahirkan kelebihan diri kita dan kerana sifat untuk menghina, suka untuk menghina orang yang mungkin bagi kita tidak cerdik. Jadi tubiklah perkataan-perkataan kadang-kadang sampai kepada menyentuh soal-soal peribadi. Tubiklah perbantahan pertengkaran yang selalunya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri dan menganggap dirinya sahaja yang bersih dan segala keaiban daripada segala keaiban dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan sahaja hak pandai tahu sahaja orang ngaji. Dan pertengkaran ini biasanya akan menimbulkan pula permusuhan yang berterusan. Jadi kita kena lari, Imam Ghazali kata kita kena lari dan kita kena lari daripada orang yang asub gini supaya terus untuk larut dalam perdebatan yang kadang-kadang tidak bagi faedah, kadang-kadang benda hak sikit hak benarnya, kadang-kadang benda tu kalau dilarutkan, kalau dipanjangkan tidak ada apa-apa sangat, cuma sekadar untuk menzahirkan kita nampak kita nak pandang kecek, pandang berhujah. Orang lain pihak lawan kita ni tak betul. Kita apa tua perkataan-perkataan kesat mengheret orang lain juga menghina sama-sama Islam. Jadi kita kena lari daripada galakan alok-alok daripada walaupun golongan asatizah. Seperti kita lari daripada harimau. Dan tahuilah bahawa pertengkaran itu adalah salah satu antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menimbulkan kemarahan, perbalahan, permusuhan di kalangan manusia. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha